Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, pada tangan saya ini ada dua buku. Satu buku yang buku warna merah. Siapa ada buku ni? Okey, tadi diedarkan kan buku ni. Tapi bukunya terhad hanya 250 buah. Angkat lagi. Kita edarkan sampai habis semuanya. Masya Allah. Kemudian kita edarkan juga sampai habis buku ini. Ada syurga di rumahmu. Ini buku terbaru. InsyaAllah malam ini kita akan gabungkan guna dua buku ini. Daripada kulit ke kulit. Boleh tidak? Sampai pukul 12 malam boleh? Kita mau baca sampai habis ni boleh? Masya Allah. Duduk saja ya. Saya balik dulu. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Buku yang berwarna merah ini tajuknya adalah Asam Garam Romantiknya Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak ubah ataupun nak tambah sikit tajuk kita pada malam ini ialah kita akan bincangkan tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Minta maaf ya ada tertinggal tu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, Allah suruh Nabi Muhammad, Allah perintah kepada Nabi Muhammad supaya bagi tahu kepada kita umat Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Allah suruh Nabi Muhammad bagi tahu kita kalau benar kita cintakan Allah. Allah suruh Nabi bagi tahu kena ikut Nabi. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah dan kamu akan diampunkan dosa. Boleh saya tanya, siapa di sini mu'alaf? Angkat tangan. Mu'alaf. Angkat tinggi-tinggi, mu'alaf. Subhanallah. Ramai juga mu'alaf. Dan lebih ramai yang lahir memang sedia Islam. Siapa di sini amat mencintai Allah? Angkat tangan. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita semua memang cintakan Allah. Tapi nak tunjuk cinta pada Allah kadang-kadang kita keliru. Macam mana nak tunjuk cinta pada Allah? Kalau cinta pada suami, kita cakap I love you. Cakap apa? I love you. Suami biasa cakap tak pada isteri I love you? Tengok Tuan Haji, baju merah, kopiah putih, selalu cakap I love you. Subhanallah, itu anaknya. Masya Allah, beruntung. Mana isterinya kita mahu mengesahkan? Ya, mana isteri angkat tangan? Masya Allah. Selalu ya suami cakap sayang. Jangan begitu, anggut saja. Sebenarnya kadang-kadang kata-kata sayang daripada lelaki atau suami bukan melalui perkataan, melalui perbuatan. Ini cover ya, cover, saya cover. Kadang-kadang suami tak puji masakan kita sedap, tapi melalui perbuatannya makan menambah. Kadang-kadang suami itu bukan tak puji dengan dia tak puji dengan lidah, rumah itu kemah bersih, kita susah payah. Dia puji dengan tindakan, dengan tidur lena. Boleh terima atau tidak ni? Subhanallah, muslimin muslimat. Tetapi Nabi ajar kita berbeza. Kalau sayang, Nabi suruh cakap sayang. Bahkan Nabi suruh seorang sahabat, ucapkanlah kata sayang dan cinta kepada saudaramu kalau kamu sayang. Bahkan ada seorang sahabat Nabi duduk dengan Nabi, lalu melintah ada seorang lelaki
Sahabat Nabi ni kata, "Ya Rasulullah, aku sangat sayang saudaraku itu, kawanku itu, sahabatku itu." Nabi pun tanya, "Kamu sudah cakap pada dia yang kamu sayang?" "Belum." "Sekarang kamu pergi bagi tahu dia yang kamu sayang." "Encik, sekarang juga cakap sayang." Sabar encik. Nanti di rumah ya. Nanti jadi lain pula. Masya Allah. Tapi sekarang kita nak praktis. Muslimat sama muslimat, muslimin sama muslimin, pandang orang kiri dan kanan, cakap, "Saya sayang kamu kerana Allah." Cakap sekarang. Tengok mata, tengok mata. Okey, sabar. Kembali semula pada saya. Orang perempuan bila disuruh terus buat, siap peluk, siap ini. Orang lelaki kaku macam tu saja. Tidak ada emosi, tidak ada ekspresi, tidak ada tindakan. Dia keras, takut ada perasaan yang mencurigakan. Kan cakap sayang sesama lelaki. Bayangkan ya, yang Nabi suruh bukan sahabat Nabi yang perempuan. Yang Nabi suruh sahabat Nabi yang lelaki. Yang lelaki suruh bagi tahu yang kamu sayang. Lalu sahabat Nabi ni terus pergi cakap dekat kawan tu. Edar ya. Okey. Sabar, tenang. Perhatian perlu diberi pada saya. Subhanallah. Lalu sahabat Nabi tu bagi tahu, "Sesungguhnya saya sayang kamu kerana Allah." Lalu sahabat yang seorang lagi jawab apa? "Semoga Allah mencintaimu, menyayangimu kerana kamu menyayangiku kerana Allah." Panjang sikit jawapan. Boleh tak rasa? Boleh ya? Praktis terus. Kita tak mahu belajar tanpa praktikal. Jangan main-main muslimin muslimat. Dia begini, tak apa, nanti dia orang akan edar saja ya. Ini bukan percuma ya. Kalau ingin memiliki, selesaikan di belakang selepas habis program. Jangan bangun sekarang. Subhanallah. Kalau dah berniat untuk memiliki, boleh conteng, boleh lipat. Jangan buat kapal terbang saja ya. Muslimin muslimat, sebelum kita nak buat lagi praktis ucap dan balas ucap tadi tu, balik rumah kena buat suami isteri. Sebab ini sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dalam satu hadis Nabi yang sahih, Nabi bersabda, "Sesungguhnya terdapat 7 golongan yang akan masuk syurga tanpa dihisap." Bukan tanpa dihisap, minta maaf. Terdapat 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di padang mahsyar kelak. Inilah yang disebut sebagai VIP Allah. VIP dunia memang ada. Macam tuan VIP, macam ustaz, macam pemimpin. Ini VIP di dunia. Mereka layak dihormati kerana kedudukan, kerana sumbangan, kerana perjuangan. Dan ini memang wujud sebagaimana Rasulullah juga VIP, sahabat Nabi juga VIP, golongan-golongan yang perlu dihormati dan dimuliakan. Tetapi untuk menjadi VIP Allah, tetamu yang Allah muliakan di mahsyar kelak, ia boleh dimiliki oleh siapa sahaja. Tukang kebun ke, tukang cuci ke, petani ke, orang susah ke, orang yang tak dikenali ke, siapa pun boleh menjadi tetamu istimewa Allah di mahsyar. Nabi sebut terdapat 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di mahsyar kelak. Di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Yang lain tanpa pakaian, dia telah diberi pakaian. Yang lain dalam keadaan lapar dahaga, tetapi golongan ini tidak. Yang lain bersusah payah, perlu dihisap dengan begitu dahsyat, golongan ini tidak. Dan salah satunya Nabi SAW sebut, mereka yang saling berkasih sayang, saling cinta mencintai kerana Allah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, apabila di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di hadapan sekalian makhluknya, di manakah hamba-hambaku
yang saat hidup di dunia dahulu saling cinta, mencintai, sayang, menyayang kerana keagunganku. Allah mencari-cari. Kerana itulah muslimin muslimat, rumah tangga yang sedang kita bina sekarang, ujiannya tak pernah habis. Betul atau tidak? Betul. Subhanallah, baru baik satu hari, selang berapa hari ada lagi gaduh, selang berapa hari ada lagi. Ada saja yang tak kena pada mata kita dengan sikap dan perangai suami. Suami pun sama. Ujian datang daripada suami, datang daripada isteri, datang daripada anak. Kerana rumah tangga adalah ladang pahala yang paling besar. Yang paling susah kita nak jaga akhlak di rumah. Yang paling susah kita nak sabar dengan suami, dengan isteri. Yang paling susah kita nak jaga perkataan adalah dengan isteri, suami dan anak-anak. Contoh ya begini, muslimin muslimat. Ada tetamu datang bawa anak kecil umur 2 tahun, sama bahaya dengan anak kita, sebaya. Lepas tu kita angkat air Milo. Lalu anak kecil tetamu ini tumpahkan air. Apa berlaku pada kita bila tengok tetamu ni anak kecil tumpahkan air Milo? Kita marah atau tidak? Ui, tak marah. Siap kita muka senyum. Ini budak-budak, biasalah, jangan dimarahnya. Muka senyum, tak ada masalah, tak apa, pergi ambil kain, lap. Biasalah budak-budak. Lepas tetamu balik, anak kita pula sambung minum air. Tumpah juga. Marah atau tidak? Ui, bertukar rupa jadi raksasa. Kita keluar semua tazkirah bebel kita. Kan tak hati-hati apa ni minum ni, mak dah lah penat begini-begini. Anak kita pun berkelip-kelip tengok mak. Tadi macam malaikat, sekarang macam azab, macam raksasa. Saya pernah ditanya begitu oleh anak saya. Masa tu tetamu datang rumah. Saya masa tu penat, tapi saya layan dengan senyum. Tetamu datang, hidang air. Tetamu kata, minta maaf Ustazah, Ustazah dah lah penat. Tak apa, tak penat. Depan tetamu, okey. Lepas tetamu balik, tutup pintu, muka terus masam. Datang anak saya, namanya Imran. Masa tu umur dia 5 tahun lebih, 6 tahun macam tu lah. Sekarang dia dah jadi 3. Lepas tu kan muka saya masam macam saya malas nak layan dia. Lepas tu dia kata, Umi, kenapa muka Umi macam tu? Umi penat lah Imran. Tadi Umi macam tak penat. Itu kan depan tetamu. Umi kenalah jaga air muka. Kenapa Umi tak boleh jaga air muka depan Imran? Dia tanya soalan tu. Umi penat. Tadi Umi tak penat. Umi penat juga. Lepas tu kan saya terus terasa sesuatu. Allah mahu tegur saya melalui anak kecil ini. Saya kata minta maaf Imran. Okey, Umi senyum. Macam tu lah Umi. Imran pun nak tengok Umi wajah manis. Kadang-kadang kita beri wajah manis kita pada orang luar, bukan pada keluarga. Kalau dengan kawan-kawan baru minta maaf, tak apa, sudah lama saya maafkan, itu masalah kecil. Tapi kadang dengan suami, abang awak ingat tak 10 tahun yang lepas? Bila bergaduh 10 tahun lepas pun kita ungkit. Kadang dengan anak kita ungkit-ungkit. Allahu Akbar. Yang saya ingin sampaikan berdasarkan hadis Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi SAW bersabda, yang paling baik di kalangan kamu, yang paling sempurna iman dan akhlak di kalangan kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya dengan ahli keluarga. Sebab kita kadang-kadang dengan ahli keluarga kita tak jaga sangat akhlak, kita lebih jaga orang luar. Sebab itu tajuk kita, keluargaku ladang pahalaku. Sebenarnya pahala yang paling besar senyum pada ahli keluarga, sabar dengan ahli keluarga, doakan ahli keluarga, buat baik pada ahli keluarga. Ramai mana orang lelaki di pejabat rajin, gagah perkasa,
Bila ada projek, program kemanusiaan, dia pergi tolong sana, misi banjir sana sini. Dekat rumah, nak angkat satu pinggan pun tak larat. Nak tolong kemas rumah tak mampu. Saya cakap ini perkara yang benar. Sedangkan pahala yang besar bagi seorang suami juga adalah apabila dia berbakti kepada isteri. Pernah ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apakah yang Rasulullah buat di rumah?" Lalu jawapan Aisyah, ibunda kita radhiyallahu anha, Rasulullah di rumah berbakti kepada isteri-isterinya. Memang perkataan yang digunakan berbakti. Jadi dalam Islam bukan hanya isteri berbakti pada suami, tetapi suami juga berbakti kepada isteri. Subhanallah, kepada isteri.